ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الله توكلنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih kepada Tuan Imam selaku Tuan Imam Masjid Padang Malau, Al-Hakim Padang Malau. Seterusnya ada ahli jawatan kuasa masjid, pengurusi komuniti, terusnya pimpinan masyarakat dan juga pengaruh penerangan negeri Perlis, pegawai-pegawai penerangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam program Merdeka Anjuran bersama Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis dan juga anjuran bersama daripada Jawatan Kuasa Masjid Al-Hakim Padang Malau, terus Jabatan Agama Islam Negeri Perlis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kita pada malam ini untuk kita membicarakan berkenaan dengan satu tajuk jiwa yang merdeka daripada perspektif Islam macam mana. Perkataan merdeka daripada sudut Islam ni macam mana? Dan untuk jiwa yang merdeka yang sebenarnya, apa yang manusia tahu berkenaan dengan merdeka yang sebenarnya? Semua manusia ini nak pada kebebasan ataupun kemerdekaan. Islam meletakkan bahawa kemerdekaan dan kebebasan ini tidak lebih daripada had dan garis panduan. Sejauh mana manusia boleh bebas dan sejauh mana jiwa manusia ini boleh merdeka. Apa yang perlu dimerdekakan dalam jiwa ini? Walaupun orang barat sering melaungkan berkenaan dengan kebebasan, sehingga mereka menubuhkan berbagai-bagai NGO untuk hidup dalam keadaan bebas. Islam meletakkan bahawa kebebasan ini mestilah dengan berlandas kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemerdekaan yang sebenar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Allah Taala sebut Allah memimpin orang yang beriman, dan tugas Nabi SAW ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan ataupun kita sebut memerdekakan manusia daripada az-zulumat, kegelapan jahiliyah, ilan nur, kepada cahaya Islam. Itu erti kemerdekaan dalam Al-Quran. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan mereka yang kufur pada Allah Ta'ala
membawa manusia dan memimpin manusia kepada minan nuri ila zulumat, kepada kegelapan, kepada cahaya agama, kepada az-zulumat, itu kegelapan jahiliyah. Sebagaimana cerita yang masyhur, apabila utusan kerajaan Islam diutus ke negeri Rom dan juga Parsi, masuk berjumpa dengan kerajaan Parsi yang hebat, kerajaan yang mempunyai singgahsana pada ketika itu dua sahaja, Rom dan Parsi. Tapi hidup mereka tidak ada piagam perlembagaan yang tetap, walaupun dia kerajaan besar. Perlembagaan ataupun undang-undang, benda yang mari dalam kepala raja mereka sahaja. Piagam yang termaktub atas muka dunia ni yang pertama itu piagam Madinah, yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat membina negara Islam Madinah. Nabi sebagai seorang nabi, dialah sebagai seorang imam sembahyang, dia juga sebagai seorang imam dan pemimpin kepada negara tersebut. Piagam Madinah merupakan satu piagam yang disebut yang pertama tertulis di atas muka dunia ini, sebelum daripada perlembagaan. Walaupun Rom dan Parsi itu hebat, tapi semua undang-undang yang ada pada Rom dan Parsi hanyalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dia, raja dia pada ketika itu. Dan raja nak buat macam mana, ikut dia. Tidak ada satu piagam perlembagaan yang khas yang dibuat sebagaimana piagam Madinah. Yang tu boleh kita tengok dalam kitab-kitab yang dihuraikan oleh ulama berkenaan dengan piagam Madinah, politik Islam ni, as-siyasah syar'iyyah fil islahir ra'i wal ra'iyah dan sebagainya, membicarakan berkenaan dengan negara Islam yang betul-betul berlandaskan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bukan itu yang kita nak sebut. Islam mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada Islam, kepada nur dan cahaya. Apabila utusan tersebut dibawa berjumpa Rustum, berkata utusan tersebut bahawa Allah yang mengutuskan aku, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, itu surga Allah. Dan apabila kita sebut merdeka ni, dalam Islam diberi pahala yang begitu banyak orang yang dapat memerdekakan seorang hamba, sehingga para sahabat berebut untuk memerdekakan hamba kerana manusia tidak boleh dijajah. Manusia ni tidak boleh dijajah. Manusia perlu hidup, orang beriman pada Allah Ta'ala hidup dalam keadaan undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan, peraturan. Dan Islam tidak sama sekali mengokong manusia dan memaksa manusia. Tidak. Islam tak paksa. Cuma Islam mentarbiah jiwa manusia. Islam tak paksa orang yang bukan Islam untuk masuk Islam, tetapi Islam memaksa orang Islam untuk beramal dengan Islam. Satu benda yang berbeza tu. Nak paksa orang peluk agama Islam, Islam tak paksa. Awak nak buat agama awak, sila. Tetapi Islam mewajibkan berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Dan apabila orang itu sudah masuk Islam, Islam mewajibkan ikut peraturan undang-undang yang ditetapkan apabila telah masuk Islam. Sebab itu orang yang nak masuk Islam ni, kita kena bagi tahu dulu ke dia. Bila masuk Islam ni, awak tak boleh keluar dah. Dan awak kena mengaji apa dia Islam. Kerana orang yang keluar Islam dihukum bunuh. Seorang yang masuk Islam, Nabi lantik dia jadi penulis wahyu. Nama apa dah? Suhail ke apa nama dia? Murtad. Penulis wahyu, keluar agama. Bila masuk, Nabi masuk kota Mekah ni,
Nabi senaraikan dia daripada golongan orang yang kena bunuh dia ni adik-beradik susuan dengan Uthman bin Affan. Adik-beradik susuan dengan Uthman bin Affan. Bila masuk kota Mekah, Uthman bin Affan bawa dia. Ya Rasulullah, maafkan dia. Kerana dia nak bertaubat lah. Rasulullah diam. Rasulullah, maaf ke tak dia ni? Diam lagi. Bila yang ketiga baru Rasulullah sebut, ya, aku maafkan dia dan Allah telah mengampunkan dia. Barulah dia jadi sahabat Nabi balik. Sahabat duk bisik sama-sama dia, kenapa mu tak letak pedang lalu masa Nabi senyap tu? Masa Nabi senyap tu meletak pedang, pum, mati selalu. Ya Rasulullah, dengar bisikan itu, dengar pada Nabi SAW. So kata jangan buat begitu kerana Allah telah mengampunkan dia. Itu cerita yang panjang. Tapi saya nak beritahu bahawa tidak boleh manusia hidup dalam keadaan dijajah. Kita ni merdeka daripada sudut penjajah lari daripada negara. Tapi pemikiran kita masih lagi dijajah. Nak setuju, tak bersetuju, itu kenyataan saya. Hak setuju, boleh setuju, tak bersetuju pun tak apa. Kita tak marah. Merdeka dari sudut larinya penjajah daripada negara ni. Mari Portugisnya, mari Belandanya, mari Jepungnya, mari komunisnya, macam-macam tak? Negara ni. Dia ada pro and contra, dia panggil. Negara yang dijajah dengan negara yang tidak dijajah. Dari segi kebaikan dia, negara yang dijajah ini lebih maju ke depan kerana budaya yang lain datang. Dari sudut pendidikan ke, dari sudut ekonomi ke, lebih terkedepan. Lepas pada merdeka, bila penjajah tu mari bawa budaya dia, mari bawa cara dia, sifat nak berlumba tu ada yang menyebabkan negara tu maju ke depan. Sebab itu kalau kita tengok negara yang tidak dijajah, dia kurang maju sikit. Bukan semua saya kata tu, ada negara yang maju walaupun tidak dijajah. Kerana manusia ni ada sifat nak berlumba sama sendiri untuk membina negara. Tu kita bercakap dari sudut kemerdekaan negara. Lalu kita sayang tak pada negara? Mesti kena sayang. Hubbul watan, cinta kepada tanah air ini salah satu daripada perkara yang disyariatkan dalam agama ini. Mesti ada rasa cinta kepada tanah air ini. Tidak mahu diceroboh, tidak mahu diganggu. Cuma uniknya negara Malaysia ini, apabila kita duduk dalam keadaan berbilang kaum. Ada kaum yang lain yang dibawa oleh penjajah dulu, mari ke negara, lalu dia menjadi salah satu daripada warga negara. Kita terima, tak ada masalah. Dan dia boleh amal budaya dia, dia boleh amal agama dia, tanpa dia mengganggu tuan kepada tanah ni. Tuan kepada tanah ni orang Melayu. Dan Melayu ni mari daripada mana asal dia, wallahu a'lam, saya tidak tahu sebab dia campur. Ada hak campur dengan India sikit, ada hak campur Pakistan sikit, ada hak campur dengan China. Nah, tak apalah. Tapi tuan pun di tanah ni Melayu. Orang lain bukan pendatang, tidak, penjajah yang bawa mari dia. Kau tengok sejarah lah. Dia berhak memiliki apa yang disebut sebagai hak-hak dia sebagai warga negara. Tetapi nak mengganggu tuan tanah tak boleh. Kerana setiap benda tu ada tuan dia. Sebab itu, kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum ni. Dulu orang kata tak boleh buat Islam sebab masyarakat majmuk. Kita kata di Madinah tu lebih majmuk lagi. Ada Yahudi, dia bukan Arab. Orang Yahudi dia bukan Arab, dia bangsa Yahudi. Rasulullah boleh bina hubungan dengan Yahudi dengan hubungan orang dengan orang Islam. Rasulullah boleh bina. Sehingga Yahudi khianat kepada perjanjian, barulah Allah Ta'ala suruh Nabi halau dia.
dalam peristiwa Khaybar, oleh kerana dia yang melanggar perjanjian. Dia yang melanggar perjanjian, bukan Nabi yang langgar. Setelah dia sanggup untuk bayar cukai pada Nabi SAW, dan Nabi melindungi dia. Yahudi diserang, Nabi kena tolong dia kerana dia salah satu daripada rakyat negara Madinah. Ada hak. Tetapi apabila dia khianat kepada tuan, kepada Madinah itu, tuan pada negara itu, dia berhak untuk dihalau keluar. Maka Nabi dalam peristiwa Khaybar, Nabi telah kumpul para sahabat. Kerana dia khianat, dia telah ambil duit daripada Abu Sufyan pada ketika itu yang berada di Mekah dalam peristiwa peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Dia telah langgar perjanjian. Yang mula dia berjanji dengan Nabi. Siapa bagi tahu? Jibril bagi tahu Nabi. Sehingga selesai Allah Ta'ala turunkan angin yang kuat menerbangkan semua kemah-kemah mereka. Nabi kata, jom, hari ini hari Yahudi. Sehingga dalam riwayat masyhur, cuma berselisih perkataan Abu Bakar ke perkataan Nabi. Ada orang kata perkataan Abu Bakar, ada orang kata perkataan Nabi. Masa Nabi sampai di pintu kota Madinah, pintu kota Khaybar, Yahudi duduk dalam kota dia, Nabi suruh buka, dia tak mau buka, ditutup rapat-rapat. Banyak kali Nabi suruh buka, tak mau buka. Lepas tu Nabi kata apa? Ya akhu Banil Qiradah, hei puak-puak ke, Nabi kata. Hei puak-puak ke, buka pintu. Kasar perkataan tu, tapi layaklah bagi Yahudi yang melanggar perjanjian, yang buat banyak masalah. Tetapi Rasulullah tidak bersikap asabiyah. Tidak. Yang bersalah walaupun orang beriman tetap bersalah. Walaupun orang Islam tetap bersalah. Ada peristiwa kan, orang tuduh Yahudi mencuri. Sehingga turunnya ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kebencian kamu pada satu kaum yang menghalang kamu daripada buat keadilan. Bersikap adillah, kerana adil itu hampir kepada takwa. Nabi yang orang yang paling adil. Bukan Nabi itu tidak adil, kena faham ni. Tapi Allah Ta'ala beritahu kepada umat dia, jangan kena benci pada satu puak tu, apa-apa pun puak tu, apa-apa pun puak tu, walaupun orang kita juga yang buat salah kadang-kadang. Tak boleh bersikap dengan asabiyah, tidak boleh. Tapi wajib kita mempertahankan agama. Itu kita bercakap dari sudut kemerdekaan negara. Negara kita ini merdeka dari sudut penjajahnya lagi, tapi pemikiran masih lagi dijajah dengan pikiran penjajah. Belenggu penjajah tu masih ada dalam kepala otak kita. Sebab tu kita tengok sikap orang Melayu ni. Yang pertama sekali sikap dia nak ambil mudah lah segala hal. Segala benda pun dia nak ambil mudah. Dia nak ambil jalan, orang panggil shortcut. Betul? Kalau bak hidup ke masyarakatan, dia hidup dalam masyarakat, kalau jalan depan rumah dia berlubang ke apa, dia tak ambil batu letak. Dia pun snap gambar. Sekarang ni boleh masuk Facebook dah, masuk gambar. Dia pun tulis dalam Facebook dia, pengerusi MPKK buat binatang apa dah. Dia tulis tu. Dah, dia sumpah 2-3 ayat situ, kerajaan duk buat apa dia kata. Memang tugas kerajaan buat jalan ni, tapi kalau dia nak pahala, membuang rintangan di tengah jalan, orang dapat pahala banyak. Nabi sebut sedekah. Dia ambil lah batu-batu, pasir-pasir yang ada tepi rumah dia tu, seming-seming ke apa, letak lu sementara buat jalan baru, sebab peruntukan lambat lagi. Dapat pahala tak? Oh, dapat pahala. Sebab jiwa dia tu bukan jiwa Melayu saja, jiwa mukmin. Jiwa mukmin. Hak mukmin ni kita nak ni. Saya akan hurai nanti. Kemerdekaan jiwa yang sebenar disebut dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kita nak sebut ni dulu. Perangai orang kita, bergantung harap pada orang. Siapa tak nampak nak jadi, dia hanya menjadi pengguna, dia tidak menjadi pencipta. Pencipta tidak, dia mengguna sahaja. Apa-apa pun. Waktu yang Mak Muhammad Perdana Menteri sebut tu, Melayu kena jadi pencipta satu benda.
Betul. Kita setuju dengan dia. Orang kita ni, dan Islam memang menolak kemalasan. Islam menolak. Kita semua nak ambil mudah. Sehingga nak ambil mudah dalam masalah ibadah pun nak ambil mudah juga. Mudah macam mana? Upah orang. Upah orang. Lepas tu ada orang yang agama yang makan upah ni. Baca Quran, upah orang baca Quran. Semayang hajat, upah orang semayang hajat. Padahal dia boleh berdoa sendiri dengan Allah Ta'ala. Dia boleh sebut hajat dengan Allah. Tak rasa macam Tuhan tak terima je. Dia upah siapa? Dia upah mak rempik ke? Dia upah mak rempik tepi jalan? Ataupun upah siapa-siapa duduk kedai kopi? Tak, dia upah orang masjid. Upah orang masjid. Mari buat gula kambing apa? Orang masjid gula kambing. Oh, nak tokak motor pun tak sempat. Maka sana motor tepi pagar tu je bagi. Nak? Ni. Dalam bab apa pun nak bergantung. Sehingga bab agama, benda yang boleh buat sendiri pun kita masih lagi nak bergantung dengan orang lain. Itu kelemahan yang kita kena terima sampai pada hari ini. Kalau tak berubah sikap ini, Islam mengajar kita hubungan kita dengan Allah, kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai upah orang, masya-Allah. Orang ambil upah tu, sanggup pula ambil upah tu. Sebab dia cari duit. Dia cari duit. Bila terlibat dengan upah, maka dia rekalah amal-amal ibadah. Sebab tu kita tengok 2-3 tahun lepas rasanya, ada orang yang bank in duit, dia duduk Mekah, bank in duit supaya dia berdoa di Mekah. Hajat dia banyak mana? Ni ikut nilai hajat dia RM50 ke RM10 ke. Nampak ni? Ada orang buat perniagaan. Wallet doa ke apa dia panggil tak? Masyhur dalam apa ni? Dalam televisyen, dalam media sosial. Orang bank in tu siapa? Orang Melayu semua. Hak mengaku beriman pada Allah Ta'ala. Itu tak termasuk kalau kampung-kampung Perlis ni saya tak tahulah. Tapi ada setengah tempat tu upah mengaji atas kubur. Upah mengaji atas kubur. Orang mati maka dia duduk atas kubur mengaji, makan situ dengan terpoyok dengan petai dah belakang. Seriau dalam kubur tu. Nak terliur dia nak makan tak boleh. Duduk situ. Kalau 3 hari, kalau 7 hari atas bayaran berapalah. Mahal bayar. Berapa mahal? Siapa dia sanggup nak tidur atas kubur? Berani pakcik? Lalu kat kubur dah menakut. Ni nak pergi tidur atas kubur 2-3 orang tak? Tu dia. Tapi jadi amat ibadah. Menjadi ibadah. Dan ada orang yang mengupah. Bahkan dia boleh baca Quran sendiri, dia boleh buat sendiri. Kenapa? Jiwa dia masih terikat. Baik. Dalam suratul Anfal, hak saya sebut tadi, jiwa yang merdeka yang sebenarnya, setelah kita sebut bab negara, bab sikap orang Melayu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Baik. Ini adalah tanda-tanda jiwa yang merdeka. Tanda-tanda jiwa yang tidak dibelenggu dengan jahiliyah. Ada 5 benda Allah Ta'ala sebut. 3 benda sifat dalaman dan 2 benda sifat luaran dalam ayat ini. Al-Anfal ni Tuhan cerita bab perang.
dan juga bab harta rampasan perang. Tapi Allah Ta'ala selitkan jiwa mukmin yang merdeka betul-betul. Islam tidak akan berperang dengan orang tanpa sebab. Islam bukan datang untuk menjajah negara tersebut, tidak. Tetapi dasarnya tadi memerdekakan negara, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ayat mula-mula saya baca tadi, itu dasar dia. Islam bukan menjajah sebagaimana dijajah tanah-tanah umat Islam ataupun tanah orang dijajah oleh Rom dan Parsi. Islam tidak menjajah, tapi Islam datang mengeluarkan manusia daripada belenggu jahiliyah kepada Islam. Dan sifat ini sifat mukmin yang sebenar. Dalam surah Anfal ini, ulaika humul mu'minuna haqqan, ada dua ayat. Satu pada ayat yang kedua, satu lagi pada ayat yang ke-74. Kalau kita tengok ayat tu, dia sebut lain sikit, dia sebut bab jihad. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ulaika humul mu'minuna haqqan, makna dialah sebenar-benar orang yang beriman. Ada dua benda, kita sebut satu-satu supaya tuan-tuan tak pening. Baik. Yang pertama, orang beriman itu disebut nama Allah, gementar hati dia, wajilat qulubukum. Ingat pada Allah ni dalam dua keadaan. Yang pertama, ingat disebabkan mendapat nikmat, dan ingat disebabkan khasyah, takut dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dua dah. Ingat pada Allah disebabkan nikmat Allah Taala bagi. Ajaban li amril mu'minin, ajaibnya orang mukmin setiap perkara itu dapat pahala. Sebab apabila mari nikmat dia bersyukur, dapat pahala ke sebab dia bersyukur. Mari ujian dia sabar, dapat pahala kerana sabar. Itu ajaib orang mukmin. Maknanya kehidupan orang mukmin ni boleh kata 24 jam Allah Subhanahu wa taala nak beri pahala pada dia. Sama ada mari nikmat ataupun mari ujian. Kerana ujian ni dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tuhan sebutlah Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, aku uji kamu bisyarri wal khair, dengan keburukan, dengan kebaikan, fitnatan, untuk uji kamu. Hakikatnya baik ke buruk, sifir hak sebenarnya mu kena balik pada aku. Kalau mu balik dalam keadaan baik dengan sebab nikmat aku bagi, dan kamu balik dalam keadaan baik dengan sebab ujian aku bagi, iaitu sabar dan bersyukur, maka selamatlah kamu. Turja'un, kamu balik jumpa dengan aku, itu akhirat, dapat syurga Allah. Tapi dapat nikmat kamu kufur, dapat ujian kamu putus asa dengan rahmat Allah, wa ilaina turja'un, balik pada aku lah keadaan hina, ke neraka Allah Taala. Auzubillah min zalik. Ini benda yang kita perlu faham. Orang mukmin itu orang disebut nama Allah, idza dzukirallah, diingatkan kepada dia, ada sama dengan nikmat ataupun nikmat dia ingatlah kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Cara dia ingat tu banyak perkara. Dan janji Allah Taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuru. Surah Al-Baqarah, dah. Fadhkuruni, ingat pada aku. Adzkurkum, aku ingat pada kamu. Memang kalau kita ingat pada orang, Allah Subhanahu wa taala ni tak pernah lupa kepada kita, walaupun kita tak ingat dia. Tak pernah lupa apa? Tak pernah lupa untuk memberi keperluan hidup sebagai seorang manusia datang muka dunia.
Saya selalu buat contoh, saya kata kalau Allah Ta'ala tu lupa, macam kita lupa, letih. Nah, cikgu lupa nak beri nyawa, duk kerah bangun pagi. Tak nyawa. Sebab apa? Tuhan lupa. Macam kita lupalah. Ada orang kat rumah saya tu, rumah dia dengan pasar tu dekat je, pasar pagi. Dia panggil pasar pagi dah. Pasar pagi tu dia pergi. Orang tua dah, umur 70 lebih, dia bawa bini dia pergi pasar. Dia bawa dengan motor. Lepas tu dia pergi duduk lama, duduk minum kedai kopi. Dia tak ingat bawa bini dia tu. Dia balik ke motor, dia pergi cari bini dia di rumah. Dia kata, pergi mana orang tua ni? Dia kata, lama dia tunggu sampai pukul 11. Bini balik letih bawa ikan dengan sayur. Bini kata, kita tunggu lama, gimana? Dia mau pergi dengan kita katanya. Dia tanya, awak pergi dengan saya ke dia tanya. Padahal dia hak kena naik motor tu punyalah lupa. Hak lupa-lupa begini biasa kena nikah seorang lagi dia ingat. Biasa gitulah. Dah, baik. Lupa ni sifat manusia dan lupa daripada syaitan. Orang mukmin idza dzukirallah, bila ingat pada Allah, wajilat qulubukum, gementar hatinya dalam dua keadaan, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang Allah, dengan nikmat yang Allah Taala bagi pada dia. Dia takut bahawa apa yang dia balas pada Allah ni tak sempurna. Orang mukmin dia sentiasa berdebar hati dia. Dia takut Allah Subhanahu wa taala tak terima amalan dia. Hasil daripada takut Tuhan tak terima amalan ni lah dia nak baiki amalan ikut sunnah Nabi ni. Satu penyakit disebut oleh Al-Imam Ghazali yang boleh kita ambil, itu tulul amal, panjang angan-angan dia panggil. Penyakit ni, kita duk rasa apa amal ibadah kita sempurna dah, hidup kita pun dah sempurna dah, dengan zikir, dengan apa semua sekali, maka Tuhan pun terima. Dia rasa gitu. Kita kena ada keyakinan bahawa Tuhan terima amalan kita. Tetapi syarat nak terima tu dua perkara. Mesti ada dalil dan mesti ikhlas. Dua perkara ni lah kita kena bersungguh. Bahawa kita kena buat amal ikut dalil daripada Nabi, dan pastikan amalan kita tu ikhlas. Ikhlas dengan kata tidak ada gerakan yang lain di hati kita kecuali kerana Allah. Bukan kerana benda lain, kerana Allah Ta'ala. Dah kena ada dalil benda tu. Buatlah ikhlas macam mana pun, tapi tak ada dalil, Tuhan tak terima. Ataupun ada dalil macam mana pun, tapi tak ikhlas juga, Tuhan tak terima. Kesian kadang-kadang orang buat amal, banyak amal tapi tak ada dalil. Nampak macam ikhlas dah, ikhlas dah. Ikhlas lah tu, menggerakkan hati dia mari datang ke masjid, apa jadi ikhlas. Tetapi dalam masa yang sama dia beramal dengan benda yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Baik. Azkuruni azkurukum washkuruli, bersyukur wala takfurun, jangan kamu kufur pada aku. Orang mukmin bila diingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wazilat qulubukum, gementar hati dia. Contoh yang boleh saya bagi sini, gementar hatilah keadaan tak nampak Allah, tapi sebut nama Allah takutlah. Macam seorang yang bersalah dan dia tahu kesilapan dia, bila dia tengok, bukan tengok apa pun, orang tu bukan polis tapi pakaian macam polis, dia lari dah. Sebab apa? Oh, daun ketum penuh lori. Betul tak? Lari dah. Sebab dia takut. Orang Melayu biasa dengan hantu lah, dengan hantu. Hantu benda macam mana? Kita pun tak tahu hantu ni. Kita letak nama dia hantu raya apa, kita letak nama dia langsui, mak dia letak nama dia, kita tak tahu apa dia. Kita letak nama dia, lepas tu kita duduk gambarlah kepala otak kita pun jadi takut dengan sendiri. Takut dengan gambaran yang kita lah pun kita buat sendiri. Ada ke tak? Tak tahu. Oh, kita pun takut seorang-seorang kata hantu, takut seorang-seorang. Kata hantu ni, takut seorang-seorang, duduk khayal gitu je. Agama tak ajar kita khayal. Takut di sini wajilat qulubukum, sebut nama Allah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah keadaan rasa bahawa diri itu banyak dosa. Dengan segera minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa macam tak bersyukur, dengan sendirinya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu jiwa orang mukmin.
Dengar ayat Quran, zadathum imana, menambah kekuatan iman dia. Hak tadi yang pertama, idza tuliyat alaihim ayatu wajilat qulubukum, yang pertama. Yang kedua, ni masalah dalaman ni. Jika dibaca ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, iman dia makin bertambah. Amal dia makin berganda. Bukan sahaja baca, tapi tadabbur. Kita tengok. Azan, sudah. Yang pertama tadi, gementar hati dia. Wajilat qulubukum. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana, dibacakan ayat Allah, bertambah iman dia, bukan berkurang. Orang mukmin makin mengaji, makin tadabbur Al-Quran, makin bertambah iman. Dan jaga baik-baik, orang yang mengaji ini ada tipu daya syaitan yang Tuhan bagi dekat dia. Tipu daya syaitan. Ya, syaitan sentiasa nak hasut dia. Yang pertama, dia rasa dia pandai. Mengaji baru 2 hari, dia pun komplain tu imam baca Quran. Dia baru mengaji tajwid baru sebulan. Sebelum dia ngaji tajwid tu imam tu hak dia ikut. Lepas dia ngaji tajwid, semaya Jumaat dak hari, sebab apa? Tu imam dak betul baca Fatihah. Ni setan. Sepatutnya bila kata tu imam dak betul baca Fatihah, kita kata tu imam ada benda hak tu imam tak betul. Betul kata imam tu. Siapa dia hak paling betul baca Quran ni? Nabi, orang paling betul baca Quran atas muka dunia, baru duk kritik elok-elok dia. Betul. Ya? Ha, 2-3 orang Imam Masjidil Haram dah. Apa ini dikritik oleh orang baca dia. Zaman saya mengajar dulu, syekh saya dikritik. Oh, tak betul dia kata baca ni, tak betul ni. Kalau kita nak pakai hujah ni, tak pergi Mekah, kita semayang di hotel. Sebab Masjidil Haram betul-betul baca Quran dia kata. Dia siapa dia hak betul? Hak jadi masalahnya, hak tukar kritik ni suruh jadi tu imam, tak mahu. Iblis sungguh. Orang gerak juga aku. Iblis lah kau panggil tu. Dia duk usik orang je. Iblis kaki jadi usik orang je. Dia duk usik orang. Suruh dia tu imam. Tak ada tu imam. Lepas tu duk kritik kat belakang senyap-senyap. Nak pergi jumpa tu imam depan-depan, dia tak berani kau. Tak berani juga. Memang betul baca Quran ni kena iqra'ul Quran bilhunil arabi. Baca Quran dengan tekak orang Arab. Tetapi dalam sama-sama Arab tu sendiri pun hak ni kawan ni begini, kawan ni begini, banyak tuan-tuan baca Quran. Betul, saya kadang-kadang kita rasa macam kita betul lah baca Quran. Lepas tu kita ngaji dengan syekh ni, kita pergi betul dengan syekh tu, tak betul baca dia kata, baca balik. 2, 3, 4 sanad Quran hak saya baca, sanad baca ada, sanad hafaz ada. Sanad baca kawan ni untuk guru ni begini, baca untuk guru ni begini. Lain. Sebab apa? Sebab itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang ni sebut tebal sikit, orang ni sebut nipis sikit. Orang nak main duk kritik baca Quran ni, tak ada orang boleh jadi imam lah weh. Sungguh. Saya jadi imam Masjid Alwi, saya ingat lagi. Ada seorang Arab tu mari tegur saya. Dia kata ustaz di sini ni huruf dia begini. Oh, saya kata betul. Terima. Nah, kita rasa kita baca tu betul lah tu. Ha, di sini gini. Orang tegur kita terima. Sebab betul. Kalau tu imam tu salah baca, gilah tegur dia. Yang duduk komplain kedai kopi tu apa? Apa pasal? Pasal apa? Pasal ada masalah jiwa. Iblis duk tapak dalam jiwa tu. Tu jadi gitu tu. Duk rasa macam kemah dah mari masjid, mari jemaah, duk kawangi iblis lagi. Jangan jadi gitu buat kita. Kalau ada yang tak betul, tegur. Ada yang salah, tegur. Rasa boleh jadi imam, pergi ke depan. Boleh sekarang ni nak kepada imam. Minta jadi imam, boleh. Saya garantilah kalau baca Quran betul semua sekali, jabatan lulus. Nah, betul-betul sikit-sikit. Suara ni nombor 2. Betul. Suara ni senang je tuan-tuan. Bagi speaker masjid sedap sikit. Dia keluar suara tu. Tak.
Masjid tuan-tuan ni okey lah speaker ni. Kalau masjid suruh speaker macam itik peh bunyi, hak suara okey pun jadi tak okey. Nah, bila clear, bila sound system clear dengar, dibaca pun jadi clear. Mudah je. Suara tu nombor 2. Yang penting betul dulu bacaan. Orang yang ni bila tambah keimanan mereka, bukan sahaja baca Quran, berganda amal dia, bukan sahaja ilmu diperolehi, malah dia tadabbur. Dan dia adalah sifat sahabat dan sahabiah zaman Nabi SAW. Kalau kita tengok ada seorang nama Abi Darda dan Ummu Darda. Dua orang ni suami isteri. Bila dua orang ni membaca ayat khuzuhu faghulluh summal jahima salluh, ayat daripada surah Al-Haqqah, itu tangkaplah wahai malaikat orang yang berdosa ni, belenggu dia, summal jahima salluh, biar ke dia, bakar dia dengan api neraka Jahannam. Summa fi silsilatin, kemudian rantai dia dengan panjang 70 hasta. Kerana apa? Ada masalah. Innahu la yu'minu, kerana mereka tidak beriman pada Allah. Dan mereka tidak menggalakkan orang lain, dan mereka juga tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu Al-Haqqah ayat 30 hingga 34. Bila dua beranak ni, suami isteri ni baca ayat ni, berkata Abu Darda kepada Ummu Darda, dia kata, sesungguhnya Allah membelenggu orang-orang kerana tidak beriman di neraka Jahannam. Sesungguhnya wahai isteriku, kita telah melepasi satu benda, iaitu kita telah beriman pada Allah. Maka kita telah melepasi satu perkara di atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepas dah benda tu. Itu kita beriman. Cuma kita akan melepasi satu benda lagi, iaitu beri makan kepada orang miskin. Ayuhlah wahai isteriku, dia kata, kita beri makan kepada orang miskin. Ini jiwa merdeka sungguh ni. Merdeka tidak mahu dibelenggu dengan kejahilan dan tidak mahu dibelenggu dengan api neraka. Jiwa ni adalah jiwa yang merdeka. Baik, apabila kita sebut perkataan sebagaimana Abu Darda ni, dia menghayati ayat Allah Ta'ala. Dia bagi tahu isteri dia, dan kedua-dua orang ni adalah orang yang zadathum imana. Dia baca Quran, iman dia makin menambah. Dia amal selalu dengan Al-Quran. Allah, pentingnya kita amal apa yang kita belajar ni, walaupun sikit. Saya ingat zaman sekolah dulu ustaz saya cerita ni bukan hadis ni. Saya cerita dah benda ni, tapi nak ulang sekali lagi, takut ada orang tak ingat. Ada seorang ni, dia nak pergi ke anak dia mengaji Mesir. Anak dia mengaji Mesir. Jauh. Cerita lah ni, bukan hadis ni. Lepas tu dia pun bagi tahu isteri dia, kata kira Kelantan lah. Dia kata, kita dua ni Mek, dia kata kita kena pergi ngaji bahasa Arab lah sikit. Nak pergi Mesir kat anak tu, ni ngaji bahasa Arab. Orang ngaji 3 bulan, dia pergi 3 hari pening. Lepas tu balik, dia boleh 4 benda dia boleh. Dia boleh ana, anta, waladun, sayyarah, dia boleh. Ana saya, anta, waladun budak, sayyarah kereta. 4 ni hak dia boleh, hak lain tak boleh. Dia ngaji 3 hari pening, payah bahasa Arab, dia kata. 4 benda ni, dia pun kata, cukup dah kali, dia kata, 4 perkataan ni boleh pergi lah kita Mesir. Pergi Mesir. Siapa ada Mesir tu? Naik taksi. Driver Mesir ni gila sikit bawa kereta. Dia bawa kereta tu, dia suruh slow. Hei, dia kata, nak sebut tak reti. Dia kata, tepuk arak ingat dia nak bawa. Arak tu berhenti, suruh dia bawa. Arak tu sebelah. Dia bawa tak dapat sekilo, langgar budak. Masuk mahkamah. Hakim pun tanya. Hakim tanya, macam mana ni hakim buat gitu? Dia agak-agak lah hakim tanya tu. Dia pandai patah je perkataan. Dia kata, nak sebut ke mana? Dia kata, orang Kelantan. Dia pun kata, ana sayyarah. Dia pandai hal tu je. Dia kata, aku bawa kereta. Lepas tu nak kata budak tu, pelanggar tu macam mana? Ana sayyarah waladun. Dia tahu waladun tu budak. Dia kata, ana sayyarah waladun walilah lilah. Dia kata, lilah tahu tak? Gimari. Orang Kelantan kata, buat apa mu ni lilah. Ana sayyarah waladun walilah lilah. Ana tum waladun tum. Dia kata. Jadi
Tok Hakim tu pun tengok, Tok Hakim tu pening boleh jadi. Lepas saja kes, dia kata orang gila dia kata. Itu cerita dah. Tapi yang saya nak bagi tahu, manfaat daripada cerita ni, walaupun pak patah perkataan, dia guna belaka perkataan dia. Ana anta waladu sayyarah, dia guna habis. Kita ni kalau mengaji berkitab-kitab tapi satu habuk ilmu tak guna, teruk pada dia lagi lah. Itu amalan luar. Satu lagi amalan dalaman, satu lagi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa benda wa ala rabbihim yatawakkalun? Baik. Sentiasa bertawakal kepada Allah lah semua hal. Tawakal ini berserah diri dalam menentukan hal kita yang telah pun kita usaha dan kita amalkan. Kena faham. Kita amal satu benda yang kita nak begini, kita tak ambuh begini, dan kita nak begini, dan kita azam di atas apa yang kita nak, fatawakkal ala Allah. Kita serah pada Allah. Idza azamta fatawakkal ala Allah. Dan Allah Ta'ala suka, wallahu yuhibbul mutawakkil. Allah Ta'ala suka orang tawakal ni. Allah Ta'ala sayang pada dia. Kerana urusan yang dia buat, dia serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dia tak serah pada yang lain. Baik. Tetapi dia kata orang yang tawakal tanpa beramal, orang jahil. Amal tanpa tawakal lagi teruk, orang fasik dan sombong. Dia tak serah pada Allah, dia duk rasa hak dia. Bila dia fasik, dia sombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan balas di atas kesombongan dia. Saya selalu sebut bahawa benda yang kita tak mahu buat begini, kita tak mahu jadi begini, tiba-tiba jadi. Bermakna itu ketentuan Allah. Kita nak begini dan kita serah pada Allah. Tiba-tiba kita nak tu Tuhan tak bagi, Tuhan bagi sebaliknya. Orang yang ada sifat tawakal, dia tidak mudah putus asa. Kerana bagi dia ada hikmah sebab apa Tuhan buat begini. Orang yang sakit, dia berobat tak sembuh-sembuh sakit dia. Sakit yang sama, kawan dia sakit sama dengan dia. Kawan dia makan obat ni sembuh. Dia pergi beli obat yang sama sebab kawan dia duduk kempen ni tak sembuh penyakit dia. Orang tak ada akidah, dia kata tak jadi obat ni. Dia ingat obat tu yang menyembuhkan. Tapi orang yang ada jiwa tawakal, dia akan kata, ya Allah, mu tak sembuh lagi penyakit aku ni walaupun aku makan obat yang sama, sebab mu ampun lagi dosa aku. Sebab penyakit tu boleh ampun dosa. Tak payah buat benda syirik, tak payah pergi jumpa Tok Bomo mengarut, tak payah. Cukup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin syurga setelah kita berusaha. Tapi kalau tak ada usaha, tawakal saya serah pada Allah Ta'ala saja, usaha pun tak ada, tu orang panggil orang jahil. Kena hidup di antara dua perkara tu. Kita kena berada pada landasan yang betul dalam bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Baik. Indahnya tawakal ini tidak akan sekali-kali seseorang itu rasa bahawa jiwa dia berseorangan. Dan tawakal ini datang orang yang mengenal Allah Ta'ala sahaja mari tawakal. Lah macam mana nak serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan kita tak kenal Allah Ta'ala? Bermakna tawakal ini duduk pada bekas tauhid yang kemah, tauhid yang kuat, kesedaran yang tinggi terhadap ketuhanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah jiwa tu jiwa yang tawakal. Tiga amalan tadi, wajilat qulubukum waliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim tawakkalun, semua dia panggil sifat dalaman seorang jiwa yang merdeka. Baik, sifat luaran dia ada dua, iaitu mereka yang mengerjakan solat dengan khusyuk. Kerana dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut ayat dia iaitu surah Al-Anfal tadi, ulaika ayyalladzina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua perkara. Yuqimunas salah, mendirikan sembahyang, dan sembahyang bukan ibadah anggota semata-mata, tapi mesti ada khasyi'un, khusyuk, mesti ada daimun, rasa bersama dengan Allah Ta'ala sentiasa, mesti ada yuhafizun, mesti jaga sembahyang itu. Tiga perkara dalam sembahyang yang Tuhan sebut. Ladzina hum fi salatihim khasyi'un, salatihim daimun, salatihim yuhafizun. Dalam Quran disebut tiga benda ni. Tiga benda ni berdiri di atas orang yang semayang, barulah dia kata yuqimunas salat.
barulah dipanggil sebagai orang ni mendirikan sembahyang. Kalau tak ada 3 perkara ni, khusyuk tak ada, rasa bersama dengan Allah tidak ada, dan rasa nak jaga sembahyang tidak ada, maka dia bukan orang yang sembahyang. Kerana ada orang yang salat, wailul lil musallina, orang sembahyang tapi masuk neraka. Sebab inilah, sebab tidak mencukupi syarat untuk sembahyang. Dan sembahyang tidak mencegah daripada perbuatan jahat dan perbuatan mungkar, oleh kerana masalah pada sembahyang itu sendiri. Sembahyang hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang luar, iaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Mesti sembahyang, mesti infak. Mesti sembahyang, mesti infak. Kerana infak adalah satu hubungan kita dengan manusia. 3 sifat tu semua nak baiki dalaman. 2 sifat nak baiki luaran kita, itu dengan sembahyang dan juga dengan infak. Barulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata apa? Orang ada sifat tadi, 3 hak sifat dalaman, 2 hak sifat luaran. Orang ni lah orang yang mukmin yang sebenarnya. Kita panggil jiwa yang betul-betul merdeka daripada jahiliyah. Allahu Akbar. Tak ada dah ayat Tuhan sebut ulaika mu'minun haqqan, mukmin yang sebenar. Tuhan iktiraf. Allah Ta'ala kata apa lagi? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu syurga, dan apa yang didapat wa maghfirah, keampunan dosa. Satu lagi penafsiran kepada wa maghfirah di sini, wa rizqun karim, iaitu pengampunan dosa yang menyebabkan Allah Ta'ala pimpin dan tunjuk hidayah kepada dia. Sebab dia mukmin yang sebenar. Ada orang Tuhan tunjuk je hidayah ke dia, suruh cari jalan sendiri. Ada orang Allah Ta'ala beri taufik wal hidayah. Tuhan tunjuk dan Tuhan bawa dia mari. Itu kita nak. Saya selalu tunjuk contoh bagaimana kita berkata mana masjid pada malam. Awak pergi straight lepas pada Caltech tu sudah slow sikit dia, tak tak? Tengok dekat Selekah tu belah kiri. Kawan tu pergi cari sendiri. Mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Tapi apabila dia tengok kawan tu macam blur je, saya tak nampak lagi di mana tempat saya ni, bukan orang Perlis ni. Lepas tu, mari saya tunjuklah, tak apalah. Kawan tu kata. Kawan tu bawa sendiri. Ikut belakang kereta dia. Bermakna dia yang bagi petunjuk penerangan, berserta dengan dia bawa lagi. Kita nak Allah Ta'ala beri benda begitu pada kita. Bukan sahaja Tuhan sebut, tapi Tuhan kait hati kita, bawa hati kita untuk mendapat hidayah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat 74, ulaika humul mu'minuna haqqan juga. Tetapi lain sikit. Allah Ta'ala sebut bab jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan harta, dengan segala benda yang dia ada, dan orang menolong agama Allah Subhanahu wa taala supaya tertegak, maka orang ulaika humul mu'minuna haqqan, dia juga merupakan orang beriman yang sebenar-benarnya. Karena jihad kemuncak kepada ketaatan. Jihad kemuncak kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak akan digelar mukmin kalau tidak ada jihad dalam jiwa dia. Jihad bukan makna berperang. Jihad juga bermakna dengan jihad amwalihim wa anfus. 2 perkara. Dengan harta dan juga dengan nyawa. Kenapa syariat jihad ini diturunkan oleh Allah? Kerana nak membezakan di antara mukminuna haqqa, mukmin yang sebenar, dengan munafik. Kerana orang munafik dia tak buat, dia takut pada 2 benda. Dia takut nak pergi berperang, takut mati. Bila nyawa diperlukan untuk bela agama, dia takut dan dia banyak beri alasan kerana dia munafik. Yang kedua, berinfak. Orang munafik dia tak infak, dia nak cuma harta rampasan perang saja. Maka dia bukan ulaika humul mu'minuna haqqan. Boleh faham tu? Itu jiwa yang merdeka pada malam ni. InsyaAllah. Nampak takut makanan sejuk di belakang tu. Jadi kita berhenti dulu dah tak? Mudah-mudahan Allah SWT beri peluang pada kita. Kita berjumpa lagi di masa-masa akan datang. Wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.